Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2025. Petang ini saya akan sentuh dua perkara, iaitu tentang belanjawan ini yang berkait rapat dengan veteran Angkatan Tentera. Perkara tersebut adalah yang pertama, isu pelarasan pencen yang bersara sebelum 1 Januari 2013 dan juga bantuan sara hidup kepada veteran ATM. Sebelum meneruskan pembahasan pada petang ini, saya mengambil kesempatan di sini bagi pihak veteran ATM untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kerana telah menaikkan bayaran pencen hilang upaya sebanyak 150%. Dan juga allowance layanan sentiasa daripada 440 kepada 1,500 sebulan. Yang mana kali terakhir dibuat semakan pada tahun 2000, iaitu 24 tahun yang lepas. Tahniah. Untuk maklumat Yang Berhormat ahli-ahli Dewan, selama 1,798 orang menerima pencen hilang upaya dan 19 orang veteran menerima allowance layanan sentiasa. Selain itu, terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kerana menaikkan bantuan sara hidup kepada veteran yang tak berpencen berumur 60 tahun ke atas daripada RM300 sebulan kepada RM500 sebulan. Sehingga kini selama 30,607 orang veteran telah menerima bantuan sara hidup bulanan, dan daripada jumlah tersebut selama 23,589 orang adalah dari golongan veteran tak berpencen. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang telah memperuntukkan jumlah wang yang besar kepada MINDEF dan meningkatkan setiap kali belanjawan. Setiap kali belanjawan meningkat. Tahun 2023, belanjawan 2023 17 bilion lebih. Belanjawan 2024 19 bilion lebih, dan belanjawan 2025 21 bilion lebih. Jika wang ini digunakan dengan berhemah, sudah tentu boleh menyelesaikan masalah, banyak masalah, termasuk isu veteran ATM. Sekarang terdapat lebih kurang 300,000 lebih veteran ATM di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, di mana jika dicampurkan dengan isteri atau suami mereka, ianya dianggap mencecah lebih daripada 2 juta. Mencecah 600,000. Anda kata setiap veteran itu menjadi 4 orang anak. Jumlahnya melebihi 2 juta. Begitulah besarnya keluarga veteran Angkatan Tentera. Mereka ini berada di setiap parlimen. Semua ada. Semua ada. Jadi kita sama-samalah membela veteran-veteran ini. Jangan saya seorang saja. Saya dah letih ni. Jadi saya harap hari ini saya nak bercakap yang penting bak tentera ni. Lepas ni saya nak bawa kawasan saya pula. Cukuplah. Dan kerajaan pun kena bantu. Isu pelarasan pencen ATM yang bertugas sebelum 1 Januari 2013 telah saya bawa ke Dewan Mulia ini sejak saya dipilih sebagai ahli parlimen pada 19 November 2022. Sehingga tarikh ini sudah 3 kali belanjawan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tetapi malangnya tiada satu pun belanjawan yang diumumkan itu boleh menggembirakan 78,546 orang veteran ATM yang terlibat. Tak gembira langsung. Mereka begitu kecewa, sedih, marah kerana hak mereka tidak diberi perhatian oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Yang Berhormat
Timbalan Menteri Pertahanan dan juga Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Plaza pencen tak buat. Sudah hampir 11 tahun mereka menunggu kerajaan menyelesaikan perasaan pencen tersebut, kerana itu adalah hak mereka berdasarkan kepada undang-undang. Oleh kerana kecewanya kerajaan, Menteri Pertahanan juga Majlis Angkatan Tentera, ia telah berlarutan hingga ke hari ini. Kalau buat 2013 dulu, selesai. Sikit yang guna duit. Justru itu soalan saya kepada kerajaan, kenapakah kecuaian Menteri Pertahanan sebelum ini? Dan juga Majlis Angkatan Tentera terpaksa ditanggung oleh mereka. Kenapa? Boleh Tangga Batu sama. Sekejap dah. Bukan Ketereh saja yang berjuang. Sebenarnya Tangga Batu dan kawan-kawan kita yang lain, kita turut berjuang daripada pertama kali kita masuk ke parlimen. Cuma saya nak tanya, apakah sebab dulu Menteri Pertahanan pernah jawab tunggu keputusan mahkamah. Tapi mahkamah dah luluskan, tiba-tiba kerajaan merayu supaya perasaan pencen ini tidak dibuat. Bagaimana pandangan daripada Ketereh? Saya akan huraikan selepas ni. Ada dalam teks saya ni. Okey, sehingga kini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013, termasuklah membawa kes ini ke mahkamah. Untuk mendapatkan perintah mahkamah agar kerajaan berlaku adil kepada mereka. Dah bawa pergi ke mahkamah Mahkamah Tinggi. Rujuk saman pemula pada bulan November 2022 oleh Pertubuhan Suara Patriotik Rakyat Malaysia atau PSPRM. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 5 Februari 2024 telah memihak kepada veteran ATM, di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membuat keputusan seperti berikut. Banyak kali dah saya ulang benda ni. Mahkamah bagi tahu Majlis Angkatan Tentera telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebenarnya diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Gagal. Jangan tidur Majlis Angkatan Tentera. Majlis Angkatan Tentera hendaklah melaksanakan hak pelarasan pencen veteran bersara sebelum 1 Januari 2012 serupa dengan veteran yang bersara selepas 1 Januari 2013. Dan tidak ada yang membezakan pencen mereka. Ini kata Hakim Mahkamah Tinggi. Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan pencen kepada tentera yang berkhidmat untuk negara. Kegagalan menyelaraskan pencen veteran ATM adalah satu keengkaran kepada Perlembagaan Persekutuan. Ini keputusan Mahkamah Tinggi. Tindakan PSPRM ini membawa ke Mahkamah Tinggi bukannya untuk mendakwa kerajaan. Tak ada, bukan nak dakwa kerajaan. Tetapi hanya untuk mendapat keadilan ke atas mereka. Kenapakah kerajaan tidak mahu berbincang dengan persatuan-persatuan veteran Angkatan Tentera bagi menyelesaikan isu ini? Di sini saya ingin bertanya kepada kerajaan dan MINDEF, apakah tidak malu apabila veteran-veteran ini membawa kes tuntutan ini ke mahkamah? Hak mereka. Tak malu ke? MINDEF kena jawab, tak malu. Kerajaan kena jawab, tak malu ke? Negara lain dalam dunia ni tak ada. Malaysia aja macam ni. Ianya tidak boleh berlaku di mana-mana di dunia. Lebih menyedihkan lagi dan amat memalukan bila mana MINDEF telah membawa keputusan ini ke Mahkamah Rajuan. Mahkamah Tinggi buat keputusan, bawa lagi Mahkamah Rajuan. Untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Apa ni? Saya dipahamkan kes ini akan didengar sekali lagi di Mahkamah Rajuan pada 21 Januari 2025. By now, until 21 Januari 2025, ada lagi yang mati. Ingat. Kesimpulannya, saya berani katakan di sini bahawa sejak tahun 2013 hingga sekarang, semua Menteri Pertahanan dan kerajaan tidak berusaha untuk menyelesaikan isu ini. Tak ada. Yang Hormat Ketereh, tak ada. Boleh saya tanya soalan? Tak payah tanyalah. Awak sekejap. Kalian nanti bila ni baru bagi tahu. Nah, kenapa marah sangat? Tadi puji. Dengar sini. Tadi puji Perdana Menteri. Diamlah, diam. Yang Hormat Julutong. Nah, di sini saya menyeru kerajaan terutama yang saya tanya soalan dengan baik saja. Agar berlapan dada. Dengarlah Julutong. Duduk Julutong, duduk. Dengarlah, dengar. Kenapa marah sangat? Julutong, duduk. Julutong. Di sini askar dia macam ni tahu, dia tak ada cakap macam
Di sini saya menyeru. Askar tak cakap macam peguam. Di sini saya menyeru kerajaan, terutama Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Ni dah lembut ni, Menteri Pertahanan, agar berlapang dada untuk berbincang dengan persatuan veteran untuk mendapat penyelesaian yang terbaik. Win-win situation. Jadi Timbalan Menteri ajak Menteri Pertahanan kita bincang. Kita bincang dengan persatuan veteran. Kita bincang, tak payahlah mahkamah ni malu. Kita bincang macam mana. Kalau tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit-sikit. Jadi biar puas hati. Bagi menjelaskan isu ini, 4 minit lagi dah ni. Sekali lagi saya nak mengulangi di dalam mulia ini bahawa perkhidmatan ATM tidak sama dengan perkhidmatan awam. ATM sentiasa tidak sama dengan perkhidmatan awam. Lihat perkara 132. Baca baik-baik Perlembagaan Persekutuan. Perkara 137. Akan ada Majlis Angkatan Tentera. 139. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tiada kuasa ke atas ATM. Tengok perenggan C dan F tu. Perkara 132. C dan F 132 tak termasuk askar. Perkara 147. Perlindungan hak pencen kepada veteran ATM ni yang telah berkhidmat pada negara. Satu lagi. Akta Angkatan Tentera 1972 yang dipakai oleh ATM. Seksyen 187 pula menyatakan Majlis Angkatan Tentera telah diberi bidang kuasa undang-undang membentuk satu peraturan pencen, ganjaran dan lain-lain faedah ATM 1982. Peraturan Angkatan Tetap, pencen, ganjaran dan faedah 82 yang diwartakan melalui Warta Kerajaan 29 April 82 tidak pernah dipindah atau dibatalkan. Majoriti veteran ini adalah anggota yang berkhidmat semasa darurat. Tahun berapa? 96 hingga 1990. Majoriti. Di mana purata usia mereka 60 tahun ke atas. Julutong, dengar tu. 60 tahun ke atas. Selama 93.24% veteran menerima pencen pada kadar 50%. Kerana sebija tak cukup. 21 tahun dia kena berhenti. Bayangkan pencen dia berapa? Saya nak bagi tahu. Julutong, ni saya dengar. Dengar. Saya nak bagi tahu. Julutong jangan kacau lah. Tak kacau, tapi Duduk jangan kacau. tak kacau, tapi jangan marah. Ni, 2020 Sarjan Cho Wah Sun. Cho Wah Sun ni dia duduk di Kemunting, Parlimen Taiping. Pergi jumpa dia. Dia ni wira kita, dia dah bunuh 2 orang komunis. Dia penerima peringat gagah berani pada 5 Ogos tahun 65. Umur dia sekarang 86 tahun. Tahu tak gaji dia berapa? Sekarang ni. Pencen dia adalah mana pencen dia ni? Ada. Nanti. Dia lebih kurang dalam 1,200 pencen dia. 1,200 ringgit. Nak makan apa ni? 86 tahun. Tapi dia dapat allowance pingat gagah berani. 1,500 sebulan. Okeylah tu. Tetapi soalnya, kenapa dia nak jadikan dia? Ni, pergi jumpa ahli parlimen Taiping. Pergi jumpa ni Sarjan Cho Wah Chung ni. 86 tahun. Dia duduk atas kursi roda dah. Jadi majoriti ini adalah anggota yang berkhidmat tadi. Gaji akhir, okey. Apakah pengorbanan veteran ini yang bermandi peluh dan darah, bertugas siang dan malam untuk menjaga kawasan negara ini dianggap tiada keutamaan langsung pada kerajaan hari ini. Apa yang dituntut oleh veteran ini adalah hak mereka sebagaimana patut dalam perkara 5 Peraturan Angkatan Tetap. Ganjaran dan faedah itu. Mengikut akta ini, setiap kali berlaku peralasan gaji anggota, maka peralasan pencen juga perlu dibuat. Pada tahun 2013 telah berlaku kenaikan gaji. 2013 nanti jangan kacau. 2013 telah berlaku kenaikan gaji ATM tetapi malangnya tidak dibuat peralasan pencen. Akhir sekali yang dipertua, bagi lebih sikit masa dah. Okey. Perkara seterusnya yang saya nak bentangkan di sini, ini penting, ini mustahak ni. Adalah bantuan sara hidup 300 tadi yang saya sebut Perdana Menteri dah naikkan kepada 500 tu sebulan ni.
Apa salahnya? Jangan bagi yang tak berpencen saja. YB Menteri, dengar? Panjangkan kepada yang tak berpencen. Yang umur 60 tahun ke atas. Kalau sarjan tak gaji tak sampai, tak silap saya RM1,998 ya, pencen dia tu. Panjangkanlah sikit kepada yang berpencen. Dia pun susah juga. Jangan bagi yang tak berpencen saja. Ambil yang 60 tahun ke atas tu. Jadi, bagi sama rata. Bagi adil kepada mereka. Yang Berhormat. Akhir kata. Last. Seminit, Yang Berhormat. Ya? Seminit. Seminit. Okey. Baik. Satu lagi saya nak minta tolong ICU ICU Perdana Menteri kaji balik. Sekarang ni garis kemiskinan 1198. Cuba kaji balik dengan harga barang sekarang ni, tolonglah naikkan supaya benda ni ada benefit kepada veteran ATM. Akhir kata saya mewakili seluruh veteran ATM memohon Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Menteri Kewangan agar melesahkan isu bantuan sara hidup kepada veteran berpencen 60 tahun ke atas, dan yang paling penting saya mohon isu perawasan pencen kepada veteran berpencen sebelum 1 Januari 2013 dengan seberapa segera. Sebagai seorang bekas tentera, saya akan meneruskan perjuangan membela bekas tentera selagi saya berada di dalam mulia ini. Tetapi tolonglah saya. Saya harap biarlah ini kali terakhir saya cakap pasal perawasan pencen. Lepas ni kita buat je. Kita bincang. Boleh tak Timbalan Menteri? Boleh tak? Boleh. Angkat tangan. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.